Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada dokter. Nama saya adalah Tanzina Boyen binti Jarot, nomor matriks BE 24110051. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang topik 6, yaitu kajian budaya dan material dan budaya bukan material dalam kaum Kadazan Dusun di Sabah. Dalam pengenalan, budaya ini dikenali sebagai identiti sebuah masyarakat yang mencerminkan cara hidup yang diwarisi mereka. Menurut Lustig dan Koiste pada tahun 2003, satu set budaya juga menjadi satu set tafsiran bersama yang dipelajari tentang kepercayaan, nilai, dan norma yang mempengaruhi tingkah laku sekumpulan manusia. Identiti budaya yang mempunyai jati diri yang merangkumi budaya dan budaya material serta budaya bukan material. Dalam etnik Kadazan Dusun, kajian yang kami ingin kaji ialah tentang etnik Kadazan Dusun. Etnik Kadazan Dusun ini merupakan etnik pribumi terbesar di Sabah. Ia terdiri daripada 13 bahasa dan tersebar di pedalaman serta di pantai barat menurut Puk Kitingan pada tahun 2016. Subetnik ini juga ditentukan mengikut kedudukan geografi menurut Suraya pada tahun 2013 dan Dahyu pada tahun 2008. Mengapa kami membuat kajian ini? Yaitu kami dapat melihat cabaran budaya tradisional ini mengalami, yaitu pemodernan masa kini mengancam kesinambungan budaya tradisional, yaitu generasi pada masa kini kurang mengenali dan mengetahui tentang adat, pakaian tradisional, bahasa, dan kepercayaan nenek moyang mereka. Seterusnya, objektif kajian kami adalah pertama, memberi kepahaman tentang konsep budaya material dan budaya bukan material dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kedua, menyenaraikan budaya material dan budaya bukan material serta nyatakan fungsinya terhadap etnik Kadazan Dusun di Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Jumarni binti Kamaruddin, nomor matriks BE 24160735. Saya akan membentangkan mengenai konsep budaya material dan budaya bukan material secara umum. Budaya material merupakan segala objek fizikal yang dihasilkan, digunakan, dan diwarisi oleh masyarakat dalam kehidupan seharian. Budaya material merangkumi elemen-elemen seperti pakaian tradisional, rumah adat, alatan pertanian, alat musik, kraft tangan, dan berbagai hasil buatan manusia yang mencerminkan nilai serta identiti sesuatu kaum. Ambualangan 2020. Sebagai contoh, pakaian tradisional seperti baju kurung bagi kaum Melayu, jengsam bagi kaum Cina, dan sari bagi kaum India mencerminkan warisan serta identiti etnik masing-masing. Seni bina tradisional seperti rumah panjang bagi masyarakat Iban dan rumah gadang Minangkabau di Negeri Sembilan merupakan contoh warisan budaya material yang masih dapat dilihat sehingga kini. Alat musik tradisional seperti kompang, angklung, dan sape pula memainkan peranan penting dalam upacara adat dan majlis kebudayaan. Budaya bukan material pula merujuk kepada elemen yang tidak dapat disentuh secara fizikal, namun tetap penting dalam pembentukan struktur sosial dan cara hidup masyarakat. Budaya bukan material merangkumi aspek seperti sistem kepercayaan, nilai moral, adat resam, bahasa, pantang larang, dan norma sosial. Supian 2017. Sebagai contoh, kepercayaan terhadap semangat nenek moyang dalam kalangan masyarakat Iban merupakan sebahagian daripada sistem kepercayaan tradisional mereka. Dalam masyarakat Cina pula, pantang larang seperti larangan menyapu rumah pada waktu malam dipercayai boleh membawa sial. Manakala dalam masyarakat Melayu, nilai seperti menghormati orang tua dianggap sebagai norma sosial yang penting dan perlu diterapkan sejak kecil. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Siti Warina Syafika Binti Surensa, memegangkan matriks BA 24110128. Hari ini akan menerangkan tentang budaya material dalam etnik Kadazan Dusun. Yang pertama ialah pakaian tradisional, di mana
Pakaian tradisional bagi kaum wanita dipanggil sebagai sinuangga dan juga lelaki dipanggil sebagai gaung. Kedua-dua pakaian ini diperbuat daripada kain hitam dan dihiasi dengan benang emas ataupun perak. Kedua-dua pakaian ini selalunya akan dikenakan semasa hari perayaan seperti keamatan. Yang kedua ialah tangkup. Tangkup ialah sejenis bekas besar yang diperbuat daripada bulu ataupun kayu yang biasanya akan digunakan oleh masyarakat ini untuk menyimpan padi. Yang ketiga ialah alat muzik tradisional, antaranya seperti gong dan kulintang. Kedua-dua alat muzik ini biasanya digunakan dalam majlis adat ataupun perkahwinan dan perayaan. Yang keempat ialah senjata tradisional seperti parang dan juga lin sarang. Parang ni dia biasanya digunakan dalam aktiviti pertanian ataupun perlindungan diri. Lin sarang pula adalah sejenis satu sarung parang yang dihias cantik dan mempunyai pelbagai corak. Bakul wakit dan barait adalah alat yang digunakan untuk membawa hasil tanaman seperti padi. Kedua-dua bakul ini diperbuat daripada rotan atau buluh yang merupakan bahan semula jadi yang banyak ditemui di Borneo. Rumah tradisional pula dibina dengan menggunakan kayu, buluh dan atap nipa. Struktur rumah yang tinggi ini penting untuk mengelakkan banjir serta perlindungan daripada binatang liar. Rumah ini juga melambangkan keharmonian masyarakat dengan alam semula jadi. Alatan bertani seperti cangkul, taji dan cangkar adalah peralatan asas yang digunakan dalam aktiviti pertanian mereka. Ini menggambarkan hubungan rapat masyarakat Kadazan Dusun dengan alam sekitar dan keperluan mereka untuk bertani sebagai sumber utama kehidupan. Perhiasan tradisional pula termasuk anting-anting, gelang dan rantai yang diperbuat daripada manik dan logam digunakan dalam pelbagai upacara adat. Perhiasan ini bukan sahaja memperindah penampilan tetapi ia juga melambangkan status sosial serta identiti budaya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Iqbal Hisham bin Amran memegang nombor matriks BA 241100612 akan meneruskan pembintangan dengan subtopik yang seterusnya iaitu budaya bukan material dalam etnik Kadazan Dusun. Terdapat pelbagai budaya bukan material dalam etnik Kadazan Dusun, antaranya ialah kepercayaan tradisional mereka sendiri iaitu kepercayaan Momolianisme. Kepercayaan Momolianisme merupakan kepercayaan mistik masyarakat Kadazan Dusun sebelum kedatangan agama moden. Ini merupakan kepercayaan daripada roh nenek moyang mereka sendiri dan mereka mempercayai bahawa semua benda mempunyai roh termasuk tumbuhan, haiwan dan juga unsur-unsur alam yang lain. Dalam kepercayaan ini tuan utama ialah Ki Noingan dan Hong Huminodun yang merupakan anaknya mengikut kepercayaan mereka. Seterusnya budaya bukan material dalam etnik Kadazan Dusun iaitu Bobohizan. Bobohizan merupakan paderi wanita tradisional. Bobohizan juga merupakan tokoh spiritual dalam masyarakat Kadazan Dusun. Mereka mempelajari doa, mantra dan ritual daripada generasi terdahulu. Bobohizan memainkan peranan penting dalam menyembuhkan penyakit, menghalau roh jahat dan memimpin upacara keagamaan dan juga upacara-upacara tradisional seperti pesta keamatan. Seterusnya, lagu, puisi dan tradisional juga merupakan antara budaya bukan material dalam etnik Kadazan Dusun. Lagu dan puisi rakyat seperti pantun dan juga gorendam digunakan dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Tarian tradisional Kadazan Dusun seperti tarian Sumazau merupakan elemen budaya yang sangat ikonik yang mempunyai unsur simbolik dan spiritual. Tarian ini dan semua puisi dan juga lagu akan dipersembahkan semasa perayaan ataupun kenduri kendara bagi masyarakat Kadazan Dusun. Ini digunakan untuk menyampaikan cerita, emosi dan juga perasaan masyarakat Kadazan Dusun. Sekian daripada saya, terima kasih. Budaya bukan material bagi etnik Kadazan Dusun yang seterusnya ialah adat perayaan. Pesta keamatan merupakan perayaan utama bagi etnik Kadazan Dusun. Pesta keamatan seringkali disambut pada 30 sehingga 31 bulan Mei setiap tahun. Pesta keamatan bertujuan untuk menzahirkan kesyukuran ke atas Bambazon iaitu roh padi dengan disertai ritual kemakmuran. Selain itu ialah pantang larang. Pantang larang diwarisi secara kepercayaan lisan untuk mengawal tingkah laku masyarakat terhadap alam sekitar dan roh spiritual. Sebagai contoh, dilarang bernyanyi di ladang padi. Dan yang terakhir ialah adat perkawinan. Adat perkawinan merupakan
Salah satu perkara penting dalam etnik Kadazan Dusun, mereka mempunyai 3 peringkat upacara perkahwinan. Yang pertama iaitu merisik, dipanggil sebagai monohuku, dan yang kedua ialah sesi pertunangan yang dipanggil sebagai momoabai, dan yang terakhir ialah hari perkahwinan yang dipanggil sebagai matot. Kesimpulannya, secara keseluruhan yang kami dapati, budaya material dan budaya bukan material pada masyarakat Kadazan Dusun ini berkait dalam kehidupan seharian kita semua dan penting dalam membentuk identiti dan jati diri etnik tersebut. Kajian ini membuktikan bahwa budaya bukan sekadar sesuatu yang bersifat warisan, tetapi ia juga dinamik dan berperanan membentuk identiti serta perpaduan sesebuah masyarakat perpaduan masyarakat di Sabah maupun di Malaysia. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan pendidikan tentang budaya, terutamanya budaya material dan bukan material, agar warisan tradisional kaum Kadazan Dusun ini dapat dipelihara dan masyarakat seluruh Sabah atau Malaysia dapat mengetahui dan mengenali kaum Kadazan Dusun ini, bukan itu sahaja dapat memupuk perpaduan dan tidak pupus ditelan zaman. Seterusnya yaitu tentang rujukan kami. Sekian, terima kasih daripada kami kumpulan 3.